Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi kepada anda semua. Sesiapa yang baru masuk, selamat datang. Yang dah lama masuk pun selamat datang jugalah. Terima kasih kerana mengikuti FB Live saya untuk hari yang kelima hari ini. Di mana untuk 4 hari yang lepas kita dah sharekan tentang terapi sel, tentang produk detox, detox hati, dan juga semalam kita dah masuk kepada langkah kedua. Dan hari ini saya terus, walaupun dekat langkah kedua ni sebenarnya ada beberapa lagi produk yang perlu kita fahami, yang perlu saya terangkan. Tetapi untuk hari ini saya terus masuk kepada langkah ketiga, iaitu perlindungan dan pembaharuan, iaitu merupakan salah satu langkah daripada konsep terapi sel. Okey, sebelum tu mungkin ramai yang akan bertanya lah, nak tahu kenapa konsep tu penting kan? Kenapa kita tak fokus kepada produk? Kebanyakan syarikat memang dia fokus kepada produk. Dia kata okey, ini untuk ubat untuk kencing manis, ini ubat untuk darah tinggi, ini untuk gout, ini untuk macam-macam masalah lah. Dan ada juga produk syarikat yang keluarkan satu produk, dia kata boleh selesai 1001 macam penyakit. Kan hari ni kalau kita pergi doktor pun doktor tak bagi satu ubat. Kalau kita pergi kita batuk pun dia bagi ubat demam, dia bagi ubat antibiotik, betul tak? Jadi sebab tu kita ada langkah-langkah yang kita kena ambil kira. Kenapa konsep tu penting? Sebab apa hari ni produk boleh berubah. Kan dari semasa ke semasa produk, sebab apa manusia terus mengkaji. Manusia makin bijak, makin pandai, dan teknologi pun makin advance. Kan siapa sangka kulit manggis boleh jadi ubat? Betul tak? Siapa sangka pria katak pun sekarang ni dah jadi penawar. Dan hari ini dan akan datang mungkin kulit durian pun orang akan boleh buat ubat, mana tahu kan. Tapi konsep tak akan berubah. Konsep ni dia macam formula kan. Kalau kita belajar formula luas, apa dia formula luas? panjang kali lebar. Itu sampai kiamat pun tak akan berubah. Dia tak akan keluar ada profesor yang ada 5 PhD ke tiba-tiba dia keluarkan satu formula panjang untuk kira keluasan, bukan panjang kali lebar, ada pula formula lain, tak ada. Dia tetap akan panjang kali lebar juga. Kalau nak ambil isi padu, panjang kali lebar kali tinggi. So itu formula. Itu sama juga lah dengan konsep ni. Konsep terapi sel yang Healthy Way ketengahkan ni kan, yang diasaskan oleh Profesor Dr. Linus Pauling ni, sebenarnya dia memang satu konsep yang akan berterusan sampai bila-bila. Cuma produk tu kita boleh sesuaikan. Ada orang dia ambil produk yang mahal. Konon-konon pemahaman dia produk mahal ni baru berkesan. Tapi tak semestinya. Sebenarnya kalau kita faham ikut konsep yang saya dah terangkan sebelum ni, sebenarnya produk harga yang mampu milik pun kita boleh dapat kesan yang positif. Cuma yang penting of course lah produk tu mesti ada dia punya R&D kan, mesti ada research and development yang dijalankan sejak sekian lama. Macam Healthy Way memang dah ada lah. Okey, kemudian yang keduanya produk tu mesti ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab kita terikat dengan Kementerian Kesihatan. Apa-apa produk pun mesti mendapat kelulusan. Dan sekarang ni ada standard yang baru lagi, kena ada hologram, stiker hologram daripada KKM sendiri. Setiap satu stiker tu berlainan dia punya nombor siri dia. Dan yang keempat, sebagai orang Islam, of course lah kita mesti nakkan produk yang ada sijil halal kan, halalan thayyiban. Jadi sebab tu hari ni alhamdulillah kita dapat satu konsep terapi sel yang alhamdulillah memang terbukti berkesan. Dan juga syarikat Healthy Way menyediakan barisan produk-produk yang memenuhi apa yang diperlukan oleh konsep ni tadi. Sebab tu dia memang sangat berkesan. So apa itu konsep yang langkah yang ketiga ni? Okey, dalam terapi sel langkah ketiga ialah perlindungan dan pembaharuan. Okey, kenapa perlu ada perlindungan? Sebab hari ni kita, walaupun kita dah ambil suplemen, kita dah ambil produk pemekaian khasiat, kita dah buat detox kan, langkah satu detox kita dah buat. Okey, lepas tu kita pun dah ambil dah makanan-makanan berkhasiat, jaga makan, jaga semua ni pemakanan. Tapi kita kena ingat, kita masih lagi bergaul dengan masyarakat luar sana kan. Kita pergi masjid untuk berjemaah, kita pergi kenduri, kalau boleh pergi kenduri lah, sekarang ni tak boleh kan, PKPP. Kemudian kita pun pergi kerja lagi, masih lagi bekerja. Kita terdedah dengan rakan-rakan sepejabat yang mungkin tak ada ambil suplemen, ataupun mungkin kita terdedah. Tapi walaupun keadaan macam tu, kita kena ingat sebab immune system kita ni, antibody kita ni pun bergantung kepada kita punya emosi. Kalau kita stres, kalau kita tertekan, tambah sekarang ni banyak orang yang tak dapat keluar, tak dapat buat macam-macam kan. Jadi dalam keadaan tekanan pun kita punya immune system kita boleh drop.
kan, ataupun mungkin cuaca mungkin apa ni, tiba-tiba panas terlampau terik, ataupun mungkin hujan dan sebagainya. So semua ni persekitaran ni dia mempengaruhi kita punya antibody. Walaupun kita ambil suplemen, tapi kita masih ada risiko. That's why kita kena ambil langkah yang ketiga ni, iaitu perlindungan, satu protection. Macam kita punya rumah kan, kita jaga, kita sayang harta kita, kita sayang rumah kita, kita pun pasang grill takut pencuri masuk kan, kita pasang alarm, pasang CCTV. Kita sayang kereta kita pasang apa, steering lock, pasang clutch lock semua dan sebagainya lah. Kita pasang alarm. Jadi sebab tu, kalaulah harta yang kita kata ada insurans, kita boleh baiki kalau rosak, kita boleh ganti baru kalau dah tak boleh pakai lagi kan. Apatah lagi badan kita ni, lagi kita nak kena bagi perlindungan kan. Anak-anak kita, itu kita punya aset untuk generasi yang akan datang, lagi kita nak bagi perlindungan. Jadi that's why langkah ketiga tu sangat-sangat penting. Kemudian di samping perlindungan, kenapa nak kena ada pembaharuan kan? Kenapa tak cukup dengan bagi suplemen saja? Of course, memang mencukupi, tapi bergantung kepada macam mana kita gunakan organ-organ badan atau dalaman kita. Mungkin kita overwork kan, mungkin tak cukup rehat. Jadi dalam keadaan situasi macam tu, ada organ-organ yang akan terganggu, ada organ-organ yang tak dapat berfungsi dengan sempurna. That's why kita kena ada langkah-langkah pembaharuan. Macam mana nak renew, macam mana kita nak repair organ-organ dalaman ni, iaitu dengan membekalkan dia dengan khasiat-khasiat yang mencukupi yang diperlukan. Selain daripada 60 khasiat yang diperlukan tadi, ada juga khasiat-khasiat lain tambahan untuk pemulihan tenaga, untuk pemulihan stamina, untuk pemulihan dalaman dan sebagainya. Jadi sebab tu kena ada langkah ketiga ni lah, iaitu perlindungan dan pembaharuan. Okey, so macam mana kita nak protect keluarga kita ni? Kita bukan boleh sepanjang masa kurung kita punya family kan. Macam sekarang ni kerajaan kurung kita kat rumah pun, dia pun tak boleh kawal kan, terpaksa buat sekatan jalan raya. Jadi memang tak boleh. Apatah lagi dengan kita, anak-anak kita, mereka nak kena pergi sekolah, nak kena pergi, kita nak yang bekerja nak kena hantar anak pergi pusat nursery ataupun nak hantar kepada pengasuh. Jadi mereka ni pun terdedah. Kita tak boleh kawal dia 24 jam. Kita takkan nak pasang grill ke anak kita kan, takkan nak pasang baju perisai besi. Even pasang perisai besi pun belum tentu dia punya perlindungan 100%, sebab dia masih bernafas kan. Jadi kadang-kadang bila dekat nursery tu, anak orang kena jangkitan, anak kita pun kena sesama. Anak orang ni demam, kita pun demam juga. Dalam pejabat yang tertutup dengan bilik aircon sebagainya kan, mungkin seorang sana bersin, saat lagi kena 2-3 minit seorang lagi bersin. Sebab apa? Virus tu tak pergi ke tempat lain. Tapi kalau kita ada perlindungan yang protect kita punya daya tahan badan kita ni, insya-Allah. Sebenarnya Allah SWT dah jadikan kita ni dengan sebaik-baik kejadian kan. Memang kita dah ada perlindungan untuk badan kita. Kita ada 8 sebenarnya. 8 perisai, 8 lapis perisai yang akan melindungi badan kita ni. Tapi saya tak sentuh tu secara detail lah. Nanti terlampau teknikal kan. Jadi cuma untuk makluman, contohnya pertama sekali kulit kita kat luar ni. Kan, luaran kulit kita ni, ini pun untuk salah satu kita punya pertahanan badan kita juga. Tapi kalau kulit kita ni kita tak jaga, tak sempurna, tak bagi dia khasiat yang mencukupi, dia pun tak boleh protect diri kita. Dia sendiri pun akan ada kudis, akan ada kurap. Kadang-kadang dia sendiri ada jadi gatal-gatal sebab kita tak bagi perlindungan yang sepenuhnya, tak bagi khasiat yang mencukupi. Jadi sebab tu hari ni cara untuk kita melindungi keluarga kita ialah dengan meningkatkan kita punya perlindungan immune system kita. Sebab apa, hari ni banyak kes-kes kalau kita tengok kat luar sana, contohnya bila ada berlaku H1N1 dulu, ada Zika dekat Perak, ada denggi memang sepanjang masa lah, terutama kawasan-kawasan bandar kan. Denggi ni orang kata anytime boleh merebak. Jadi sebab tu kita kena ada perlindungan yang penting lah. Jadi kalau ikutkan secara ringkas, dalam badan kita ni ada lebih kurang selain kulit ada lagi 7 organ yang terlibat dalam kita punya antibody ataupun perlindungan ni, iaitu kita punya kelenjar limfa, lymph node, kemudian kita punya appendix, lepas tu ada lagi kita punya tulang sumsum untuk menghasilkan sel darah putih, dan juga sel darah lah, kemudian tonsil. Sebab tu biasa kalau tengkak ni kadang-kadang tonsil kita tu yang jadi bengkak yang merah dulu kan. Sebab itu salah satu kita punya protection. Dia dah ambil semua virus tu, tu yang dia yang jadi sakit tu. Kemudian ada thymus, ada limpa dan juga Peyerpatch ni kita punya bahagian dalaman kita lah. Okey, jadi sebab tu
ataupun dia panggil macam lendir dalam badan kita lah untuk protect kita daripada habuk dan sebagainya. So semua ni memerlukan khasiat ataupun memerlukan pemakanan untuk melindungi kita. Jadi sebab tu dia di Healthy Way kita ada sediakan e-commerce. Sebab apa, e-commerce ataupun AKG ni mampu untuk melindungi ataupun untuk meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan kita. Sebab apa, immune system ni dia bukan mesti kuat. Dia bukan mesti kuat. Kalau kita punya antibody terlampau kuat, kemungkinan akan berlaku sakit, contohnya macam sakit lupus SLE, systemic lupus erythematosus, itu SLE ataupun lupus lah. Kemudian mungkin boleh jadi resdung, boleh jadi arthritis rheumatoid, jadi asma semput, kadang-kadang jadi eczema sebab tindak balas badan kita tu berlebihan. Sebab antibody kita ni dia macam ibarat polis, dia untuk lindungi diri kita lah, untuk jaga kita punya keselamatan. Tapi kalau, dan tugas polis ni biasa untuk tangkap orang jahat, betul tak? Tapi bila orang yang antibody terlampau kuat ni, polis ni dah terlampau rajin, orang baik pun ditangkap juga. Itu yang jadi bahaya tu, dia attack kita punya organ-organ dalaman kita, jadi alergi, jadi asma. Itu kalau terlampau kuat. Kalau imun kita lemah pula, kita mungkin akan mengalami masalah ketumbuhan, ataupun kanser. Kita terdedah kepada risiko untuk mendapat sakit kanser. Kita mudah kena sesama, mudah kena jangkitan. Ada orang kena hujan ribut pun steady je, betul tak? Tapi ada kawan-kawan kita kadang-kadang baru kena tempias tu dah demam 2-3 hari. Baru kena hujan sikit je dah demam seminggu. Itu sebab apa, immune system terlampau lemah. Ataupun kadang-kadang bila kita luka lambat baik. Itu yang problem. Saya semalam buka tin biskut untuk cucu saya, tiba-tiba ada luka, kena dia punya aluminium foil tu. Terkena sikit kan, lepas tu darah memang keluar banyak lah. Tapi alhamdulillah lah, sebab kita ambil pemakanan kesihatan, kita increase kita punya immune system, hari ni dah kering lah, dah baik. Dan in fact malam tu juga lepas makan dia dah berkantum dah luka tu. Jadi cepat. Tapi kalau bayangkan imun kita lemah, kita luka lambat baik. Okey, kemudian satu lagi masalah keracunan, boleh berlaku cerit-berit. Minta maaf lah ada bunyi-bunyi orang tukang jiran saya tengah buat renovation, jadi ada sikit-sikit lah bunyi tu, tapi tak apa, tak mengganggu. Okey, jadi apakah itu AKG? Baru kita masuk kepada produk ini dia. E-commerce ni ialah AKG, boleh nampak tak? Okey, sini. Kalau tengok dekat sini tulisan dia Shark Liver Oil. Shark Liver Oil ni minyak hati ikan. Banyak orang ingat ikan jerung, tapi bukan jerung. Shark tu maksudnya ikan hiu. Sebab masalah ni jerung pun dia panggil shark, ikan hiu pun kalau tengok dalam buku-buku pun dia panggil shark juga. Okey, bukan yang dalam lagu tu baby shark du. Itu cucu saya selalu nyanyi lagu tu. Okey, so bukan shark yang itu, ini ikan hiu. Spesies dia ialah ikan, kalau dalam bahasa Inggeris disebut dogfish lah. Dogfish, ini ada gambar dekat sini ni kan. Okey, boleh tengok ini dogfish kan. Dogfish ni ataupun ikan hiu ni, kalau kita guna perkataan dogfish, lagi pula ramai yang takut nak makan kan, takut kata boleh makan ke ni, halal ke ni, so dah bahaya kan. Jadi Assalamualaikum Ahmad Sabirin, banyak ni. Okey, Nur Aisyah cikgu apa khabar, Fatih Amalina, Kak Katirah, mungkin sekali dengan Hidayah kat sana ni, Kak Nita. Okey, apa lagi, ramai lagi dia masuk ni. Okey, Zurina, Jaka Maria, okey, semua ada. So selamat pagi, selamat datang kepada yang baru menyertai. Okey, kita sambung balik semula. Okey, kenapa, macam mana bermulanya AKG ni? Sebab apa, sebenarnya pernah di satu perkampungan nelayan, Dr. Sven ni, Dr. Sven dengan Astrid Brohut, dia isteri dia buat kajian. Dia kata dia dapati dekat kampung ni, satu kampung tu tak ada masalah penyakit, daripada yang kecil sampai yang tua, dan penduduk tu pun memang kebanyakannya panjang umur kan, dan dalam keadaan sihat lah. Jadi bila dia buat kajian, rupanya penduduk dekat situ memang suka makan sup hati ikan hiu ni, ataupun jadikan makanan harian lah. Jadi daripada situ dia buat kajian, rupanya dalam hati ikan hiu ni dia mengandungi satu bahan dipanggil AKG ataupun alkyl glycerol. Alkyl glycerol, boleh google lah kalau nak tahu lebih lanjut. Okey, alkyl glycerol ni ialah satu bahan yang memang sebenarnya terdapat dalam badan kita. Dia salah satu bahan yang boleh meningkatkan kita punya immune system. Biasanya daripada susu ibu, dekat susu tulang, dekat limpa, kita punya organ-organ imun tadi pun ada. Tapi jumlah dia terlampau sikit.
Contohnya dalam susu ibu cuma ada 0,1% saja kandungan EKG ni. Okey, ataupun kalau dalam sum-sum tulang tu dia cuma ada 0,2%, terlampau sikit. Dalam limpa cuma 0,05%. So memang dia ada, itu pun dalam keadaan badan sihat. Kalau kita tengah datuk, kalau kita tengah sakit ataupun kita memang ada masalah imun sistem, memang kandungan tu yang berkurangan tu. Jadi kita kena tambah secara oral. Kita kena tambah ambil daripada luaran, dan daripada kajian yang dijalankan, EKG dalam hati ikan hiu ni yang paling tinggi lah, iaitu sekitar 10 hingga 30%. Ini bukan saya yang cakap. Memang daripada kajian dijalankan, dia punya kandungan EKG ni, glycerol ni sangat tinggi. Jadi apa peranan EKG ni? Okey, peranan EKG ni dia boleh meningkatkan ataupun boleh menggalakkan kita punya sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah putih yang lebih banyak. Dan sel darah putih ni ialah sel-sel yang sihat lah, sel darah putih yang sihat. Termasuk juga sel darah merah. Tapi yang imun kita ni memang sel darah putih kan untuk tingkatkan kita punya imun, dia bukan kuatkan, dia seimbangkan. Jadi dia kesan dia bila kita ambil produk EKG ni, dia mampu untuk mencegah daripada berlakunya ketumbuhan lah. Sebab kan kita hari-hari, setiap hari badan kita menghasilkan sel-sel kanser kan. Jadi dengan EKG ni dia boleh membantu untuk mencegah sekurangnya, jadi mengelakkan rambut, dia juga boleh memulihkan lah, berlakunya pemulihan. Kemudian yang keduanya, kalau untuk masalah seperti SLE ni, itu memang dia dapat membantulah mengurangkan gejala-gejala tersebut. Kemudian penyakit autoimun, dan banyak lagi lah. Kalau kita tengok ini semua masalah yang berkaitan dengan masalah dia boleh memulihkan penyakit-penyakit ataupun masalah kesihatan yang yang berkait rapat dengan kita punya immunity. Cuma apa kelebihan EKG ni? Kenapa kita ambil EKG daripada Healthyway? Sebab sebenarnya pertama hanya syarikat Healthyway saja yang ada produk ni. Sebab produk ni dah dipatenkan. Dah dipatenkan untuk syarikat Healthyway. Kemudian yang keduanya, dia telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Peringkat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, dan juga pemenang anugerah produk tahunan di Sweden. Okey, dan satu lagi ni kita punya ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita tengok dekat sini ada tulis MAL ni kan. Ni register number dia kalau nak check, MAL 1601506 NCR. Ada. Okey, dan juga satu lagi ada stiker ni. Mana ni saya tunjuk ni, nampak tak? Stiker hologram. Yang inilah. Ini yang penting kalau kita nak ambil produk kesihatan, pastikan dia ada hologram. Jadi hologram ni ialah satu jaminan di mana setiap satu produk ni, bayangkan ini produk yang sama, produk yang sama tapi stiker dia berbeza. Kalau tengok dekat sini ujung dia 766 AA, dekat sini 314 AA, nampak tak? Produk yang sama tapi serial number yang tak sama. Jadi menunjukkan dia ada jaminan kualiti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendirilah. Dan satu lagi, mungkin ada ramai yang takut nak makan EKG ni kan. Baru-baru ni ada satu menantu saya punya kakak, dia kata tak nak lah ambil EKG ni, dia kata minyak hati ikan jerung, kesian satu makhluk yang nak pupus. Sebenarnya bukan ni kalau ada pencinta-pencinta haiwan pun jangan susah hati. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, kita bukan ambil hati ikan jerung, kita gunakan hati ikan hiu. Minyak hati ikan hiu. Dan keduanya, produk ni ataupun kandungan bahan-bahan berbahaya. Sebab apa? Produk ni laut ni biasanya dikaitkan dengan logam-logam berat yang berlebihan, kandungan bahan-bahan cemas seperti PCB, seperti DDT, racun serangga, racun perosak kan. Sebab kan semua ni sekarang ni masuk ke dalam sungai, daripada sungai pergi ke lautan. Jadi kat laut tu memang banyaklah bahan-bahan cemar, walaupun air dia banyak, tapi ada sebahagian ikan-ikan ataupun makanan laut ni memang terjejas. Tapi yang ini kita tak perlu risau, sebab dia sudah menjalani satu proses dipanggil penyulingan, proses penyulingan molekular. Proses penyulingan molekul di mana dia dah tapis dah semua bahan-bahan yang macam PCB, DDT, kemudian bahan-bahan merkuri, lepas tu raksa merkuri samalah, lepas tu ion, zinc, semua dah dikeluarkan. Dalam ni tak ada lagi dah bahan-bahan yang berbahaya tadi. Kita dah boleh gunakan dengan selamat. Kemudian yang keduanya,
Kalau kita nak ambil dos yang tinggi, mungkin masalah-masalah yang depan kronik, kemungkinan dia terpaksa ambil dos yang tinggi, insya-Allah dia akan sebab apa, vitamin A dengan D yang ada dalam e-commerce ni dah dikeluarkan. Kan dia punya, kalau A dengan D ni kalau kita ambil berlebihan dia ada kesan sampingan lah. Tapi yang ini dah dikeluarkan. Jadi semata-mata AKG saja yang ada dalam ni. Jadi kita boleh ambil dengan jumlah yang banyak lah. Untuk orang yang ada masalah-masalah kronik, yang saya tak boleh sebut secara direct kat sini ni. Okey, tapi insya-Allah e-commerce ni boleh membantu dan kita ada banyak testimoni. Kalau saya nak sharekan sikit dekat sini kan, ada yang masalah rambut gugur lepas buat kemo, tapi lepas consume produk ni alhamdulillah dia kata rambut tak gugur lagi. Kemudian bacaan darah semua bertambah baik. Ini adik Atirah ada masalah dia dah buat kemo lah, tapi lepas ambil e-commerce ekstasi dia jadi lebih bertambah baik. Dan kita ada banyak kes-kes di mana masalah eczema pada bayi, pada baby yang mengalami masalah eczema, yang baru ni saya pun ada share dalam cerita saya punya FB Live baru ni. Anak cucu saya sendiri ada masalah jaundice pun alhamdulillah, dan banyak lagi lah. Puan Roslyn daripada Johor Bahru pun ada masalah psoriasis pun lepas mengamalkan AKG, kemudian ekstasi dan juga mengamalkan terapi sel pun bertambah baik, dah sembuh lah. Jadi insya-Allah lah itu sebahagian daripada maklumat yang dapat kongsikan tentang langkah ketiga terapi sel, iaitu perlindungan dan pembaharuan dan juga produk e-commerce. Okey, jadi saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada anda semua dan boleh membantu untuk kita kongsikanlah kongsikan benda ni. Jadi mana-mana yang dah ikuti ni, Assalamualaikum Siti Muaizal, okey. Dan banyak lagi lah. In fact apa tu yang bagusnya, Nadia kata, dia kata tak hanyir. Memang betul. Nadia ni memang dia jenis makan semua dia kunyah, dia tak boleh telan. Jadi memang dia makan e-commerce pun dia kunyah, dia kata dia sendiri tahu. Dan kalau sesama cepat baik. Kalau ada macam sakit-sakit tekak kan, tekak kata-kata ke, insya-Allah ini pun boleh, anda boleh macam apa, isap, gigit sikit dia punya tu, lepas isap minyak dia tu. Dia akan bagi kelegaan lah. Di samping kita boleh tambah lagi dengan ekstasi ciwis. Kamaran Sulaiman, tekak bengkak, inflame, makan apa bagus untuk hilangkan bengkak tu. Okey, untuk Puan Kamariah ni insya-Allah nanti saya direct dengan Puan. Okey. Kemudian seterusnya okey, tak ada lagi yang komen-komen. Okey, so saya rasa itu saja. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat jaga kita punya kesihatan, kesihatan keluarga, kesihatan kawan-kawan kita dan saudara mara kita, dan kita boleh, saya galakkan untuk kongsilah, share saya punya link ni walaupun dah tamat kita punya FB Live ni, tapi anda boleh kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap.